Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Azri bin Azhar dan nama KWT saya adalah 10DKM20F2051. Jadi untuk bahagian saya telah berjaya menemu bual seorang pelajar sijil di institusi latihan perindustrian dalam sesi temu bual saya ini. Jadi ini adalah sedikit info berkaitan orang awam yang berjaya saya menemu bual untuk bertanyakan beberapa pendapat tentang beberapa soalan berkaitan topik yang telah kami pilih ini. Jadi ini adalah beberapa info berkenaan orang awam ini, iaitu nama dia adalah Abdi Naim dan berumur 22 tahun. Status masih lagi bergelar seorang pelajar sijil di institusi latihan perindustrian. Dia berasal daripada Taman Gelugur Indah, Pulau Pinang, dan lokasi temu bual yang telah saya berjaya lakukan adalah di sekitar kawasan Kampung Pematang Barangan, dan tarikh temu bual telah berjaya dilakukan pada 29 April 2023 dan pada waktu 2 petang. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan ke sesi temu bual yang berjaya saya rakamkan demi melaksanakan tugasan yang telah diberi. Sebelum itu, saya ingin memohon maaf jika kualiti video temu bual ini agak kurang memuaskan. Hal ini kerana waktu temu bual ini dilakukan pada sekitar jam 2 dan agak sedikit panas. Okay, Assalamualaikum. Saya Syamsul Azri bin Azhar, buka matrik saya 10DKM20F2051. Jadi hari ini bersama saya, Abang sila perkenalkan diri. Assalamualaikum, saya Abdul Hakim Abdul Rashid. Saya duduk Taman Sibok. Okey, selamat raya Abang. Okey, hari ni saya nak buat sikit interview untuk pertanyaan tentang gotong royong ni. Okey, jadi boleh saya nak pinjam masa Abang sikit untuk jawab beberapa pertanyaan daripada saya? Oh, boleh. Okey. Untuk pertanyaan yang pertama ni, saya nak tanya mengenai perlu tak gotong royong ni, aktiviti gotong royong ni dilakukan di kawasan perumahan kita ni? Apa pendapat Abang? Pada pendapat saya, aktiviti ini perlu sebab kita nak mengelakkan daripada pencemaran bau ataupun pencemaran penyakit. Oh. Jadi Abang rasa benda ni perlu dilakukan selalu ataupun macam mana? Aktiviti ini perlulah dilakukan selalu. Okey, tak apa. Okey bang, jadi macam yang abang cakap tadi, aktiviti ni perlulah dilakukan selalu ataupun boleh dikatakan boleh buat setiap hari lah. Jadi apa kesan dia ataupun keburukan kalau aktiviti ni kita tak buat dalam kita punya perumahan ataupun komuniti kita ni, masyarakat kita ni? Apa pendapat abang? Okey, baik. Pada pendapat saya, kalau aktiviti ini tidak jalankan, bagi saya dia mundur. Sebab mundur dari segi kesihatan, kebersihan. Dalam kesihatan ni kita nak mengelakkan dari nyamuk yang bawa penyakit berjangkit seperti nyamuk Aedes. Selain itu, kawasan perlulah bersih untuk mengelakkan daripada hewan-hewan berbisa duduk ataupun membuat sarang kawasan itu. Okay, jadi bagi pendapat abang tu, kalau kita tak buat gotong royong ni, pencemaran tu akan macam dia banyak memberikan kesan keburukan lah kepada masyarakat kita. Ya, banyak memberikan. Okey bang, soalan terakhir lah daripada saya ni. Okey, abang rasa aktiviti gotong royong ni lebih sesuai dilakukan secara aktiviti berkumpulan ataupun lebih sesuai lakukan sendiri? Aktiviti ni dia tak kisah sendirian atau kumpulan, tapi seloknya lebih kepada kumpulan untuk mencepatkan kerja. Selain itu juga ia dapat merapatkan silaturahim antara kita semua. Oh, jadi abang rasa aktiviti gotong royong ni lebih sesuai dilakukan secara berkumpulan lah? Ya, benar. Okey. Apalah, terima kasih. Terima kasih abang. Okey, sekian daripada saya, Syamsul Azri bin Azhar, buka matrik saya 10DKM20F2051. Jadi selamat raya bang sekali lagi. Selamat raya. Okey, terima kasih. Okey, berdasarkan temu bual yang berjaya kita lihat sebentar tadi, saya ingin membuat beberapa rumusan berkaitan temu bual yang telah berjaya saya lakukan. Okay, untuk soalan pertama saya yang telah ajukan kepada abang itu adalah perlu tak kita buat aktiviti gotong royong di kawasan terdekat kita. Jadi bagi pendapat abang tu, dia cakap perlu hal ini kerana disebabkan untuk mengurangkan pencemaran dalam negara kita dan perlu untuk kelestarian alam sekitar kita.
Dan untuk soalan kedua pula, apa keburukan kalau aktiviti ini tidak dilakukan di kawasan kita? Jadi untuk pendapat abang tu ataupun jawapan dia, keburukan yang banyak seperti binatang-binatang berbisa akan membuat sarang, dan pemiakan nyamuk Aedes juga akan menyebabkan keburukan kepada masyarakat di sekitar kawasan perumahan kita. Dan untuk soalan terakhir yang saya ajukan kepada orang awam itu adalah, betul tak kalau aktiviti dilakukan secara berkumpulan ia lebih memberikan kelebihan berbanding melakukan seorang diri. Jadi untuk pendapat abang itu, ia lebih sesuai dilakukan secara berkumpulan. Hal ini kerana selain memudahkan kerja, ia juga akan mengeratkan silaturahim antara masyarakat. Jadi rumusan yang boleh saya buat melalui temu bual ini, aktiviti gotong royong perlulah diteruskan agar menjaga alam sekitar kita supaya tidak memberikan kesan buruk yang besar kepada masyarakat. Dan aktiviti gotong royong ini juga lebih sesuai dilakukan secara berkumpulan. Hal ini kerana banyak memberi impak positif, terutama dalam menjalinkan silaturahim sesama masyarakat. Jadi sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zakir Dinin bin Muhammad Noh. Kredit saya 10 DKM 20F 2008. Hari ini saya akan temu bahas seorang wanita yang berumur dalam lingkungan 20 hingga ke 25 tahun tentang aktiviti gotong royong. Kak, nama apa kak? Nama saya Karina Safia. Orang panggil akak, panggilan akak apa? Orang ramai panggil saya Kak Lina. Adakah akak Lina sudah bersedia untuk soalan yang saya akan berikan? Ya, sedia. Okay, soalan yang pertama. Berikan masuk aktiviti gotong royong. Gotong royong bermaksud suatu aktiviti kerja yang dilakukan secara ramai dan bersama tanpa menerima sebarang upah. Soalan yang kedua adalah, berikan 3 faedah tentang aktiviti gotong royong yang dapat mengeratkan keharmonian dalam masyarakat setempat. Faedah yang terdapat daripada melakukan aktiviti gotong royong ialah menjaga kebersihan persekitaran. Sebagai contohnya, kes penyakit nyamuk Aedes yang sekarang di negara kita lazimnya disebabkan dari perdagangan air dan tidak terusik. Dengan adanya gotong royong, kita dapat membanteraskan pembiakan nyamuk Aedes di negara kita. Faedah kedua ialah mewujudkan persekitaran yang cantik dan teratur. Sebagai contohnya, kita seharusnya berusaha untuk melakukan kebersihan atau memelihara kebersihan dan persekitaran perumahan kita dengan mengajak jiran tetangga kita untuk melakukan aktiviti gotong royong. Hal ini kerana rumah ialah sebagai keperluan asas bagi setiap manusia untuk menjaminkan kebersihan dan keindahan persekitaran rumah kita. Faedah terakhir ialah dapat mengeratkan silaturahim antara jiran tetangga. Sebagai contoh, kita dapat membantu jiran tetangga yang kekurangan nasib baik, malah kita dapat lebih mengenali jiran tetangga kita dengan lebih baik. Taksirnya, melalui aktiviti gotong royong ini, kita dapat meningkatkan semangat kejiranan dengan melakukan aktiviti gotong royong. Yang terakhir adalah, pada pendapat anda, masih wujuddakah lagi semangat gotong royong ini dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di bandar? Berikan sebab berdasarkan jawapan yang anda berikan. Saya ada 2 pendapat, iaitu pendapat positif dan negatif. Bagi pendapat positif, masih wujud semangat bergotong royong dalam kehidupan masyarakat di bandar kerana mereka masih mengamalkan prinsip hidup berjiran. Bagi pendapat negatif pula, tidak wujud semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat di bandar kerana mereka terlalu sibuk dengan kegiatan urusan kerja masing-masing. Terima kasih kepada Akak Lina kerana telah meluangkan masa dengan saya untuk sesi terbual tentang aktiviti gotong royong. Sama-sama. Rumusan yang dapat saya berikan adalah, aktiviti gotong royong ini memberikan pelbagai kebaikan secara langsung dan tidak langsung. Oleh itu, masyarakat ataupun golongan muda seharusnya menggalakkan aktiviti gotong royong ini dengan lebih banyak supaya
dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Sukri bin Nazri. Nombor matrik saya 10 DKM 20F 2010. Saya dari kelas DKM 5A. Baru-baru ni saya telah menerima rumah bersama Encik Yusriza bin Yusuf yang berumur 50 tahun. Beliau berasal dari kampung Lubuk Berian, Tasik Gurugor. Saya telah menerima rumah beliau di kawasan perkarangan rumah beliau. Okey. Mari kita lihat video yang saya telah melakukan temu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, Ya. saya daripada Politeknik, belajar dari Politeknik Seberang Perai. Oh, Politeknik Seberang Perai, Matampuh Tempoh. Ya. Nak buat temu rumah sikit lah cik kan. Berkaitan gotong royong. Cik tahu gotong royong kan? Ya. Nak tanyalah beberapa soalan berkaitan gotong royong ni. Okay, antara soalannya yang pertama saya nak tanya, tiga contoh kegiatan gotong royong. Antara gotong royong yang pernah lah kami buat kan. Gotong royong membersihkan masjid. Selalunya buat sebelum nak raya. Yang kedua, gotong royong bersihkan kubur. Yang ketiga, bersihkan kampung. Tapi nak bersihkan kampung, kita babitkan dengan majlis perbandaran Seberang Perai. Sebab dia babitkan besar kan, perlukan senjata-senjata macam-macam lah. Jadi kita jadi kita minta tolong majlis perbandaran Seberang Perai. Lain gotong royong Kenuri ni dulu je lah. Sekarang ni tak ada kot lah, semua pakai catering. Dulu kalau Kenuri kahwin apa semua dulu memang gotong royong lah. Seronok gotong royong ni sebenarnya seronok. Dia boleh eratkan silaturahim dalam masyarakat. Dan macam-macam. Dia sebenarnya positif. Banyak kebaikan kalau kita berjaya buat gotong royong. Okey cik, boleh saya tanyakan soalan yang kedua? Boleh. Soalan yang ini, apakah kesan daripada aktiviti gotong royong ni? Kesan dia kesan daripada aktiviti gotong royong ni, dia boleh mensejahterakan satu-satu penduduk setempat. Dia bagi positif, pandangan positif kepada generasi-generasi muda ni. Dia tengok orang atas seronok gotong royong, nanti generasi muda pun akan ikut. Dan kita boleh dengan gotong royong, kita boleh tarik budak-budak remaja ni untuk kenal perkara positif daripada mereka duk merempit lah, macam-macam lah kan, perkara-perkara negatif yang remaja-remaja buat. Kita sebagai orang dewasa melalui gotong royong lah kita dapat bagi yang terbaik lah kan untuk masyarakat, untuk setempat. Jom duduk dulu. Jom duduk dulu. Okey, nak tanya lagi bang. Okey. Okey cik, ini last ni soalan terakhir saya akan tanya, bagaimana aktiviti gotong royong ni dia boleh mengeratkan hubungan antara etnik ataupun masyarakat? Cara dia, bila kita bergotong royong, kita beramai-ramai bergotong royong ni, satu kita bertemu daripada peringkat atas sampai ke bawah. Contohnya yang di atas adalah imam, imam AJK lah kan, orang-orang penting di tempat, di satu-satu tempat lah. Dia orang memainkan peranan daripada kita berkenalan tu lah. Jadi aktiviti tu kita jadi seronok. Sebab apa? Bila kita bergotong royong ni, dia akan jadi meriah kan. Sana habis sini masing-masing
dengan cara masing-masing kan. Yang ada yang cuci longkang, ada yang cuci macam-macam kan. Jadi yang paling seronok dia bila sampai satu masa kita dah berhenti, selalunya akan diadakan makan-makan kan, makan tengah hari. Yang kumpulan masak pun ada kan. Jadi masa itulah kita akan rasa satu nikmat lah, satu nikmat bergotong royong ni. Memanglah kalau di satu tempat kalau kita selalu boleh buat setahun 2 kali ke 3 kali gotong royong ni, sebenarnya dia satu rahmat dan satu nikmat yang sebenarnya sangat-sangat positif. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Wah, banyak elok kan. Okey, berdasarkan daripada hasil temu ramah yang saya lakukan tersebut, saya ingin melakukan membuat sedikit rumusan, iaitu untuk berkaitan soalan yang saya tujukan, iaitu soalan yang pertama, apakah kegiatan yang gotong royong yang biasanya dilakukan bagi pendapat pakcik itu yang mereka telah biasanya lakukan, iaitu aktiviti gotong royong kawasan masjid, gotong royong kawasan kampung, dan gotong royong di apabila majlis perkahwinan di rumah kenduri. Okay, untuk soalan yang kedua, iaitu apakah kesan daripada aktiviti gotong royong ni yang pendapat pakcik tersebut, iaitu yang pertama, ia boleh mensejahterakan masyarakat, ia boleh memberikan nilai yang positif untuk anak-anak muda. Untuk soalan terakhir, bagaimana aktiviti gotong royong ni dia boleh mengeratkan hubungan antara ini. Itu pendapat pakcik tersebut. Apabila kita beramai-ramai, kita berjumpa dengan pelbagai jenis masyarakat, iaitu dari pelbagai golongan lah, daripada yang tua dan muda, di peringkat atas dan peringkat bawah. Kita berkumpul beramai-ramai melakukan aktiviti gotong royong tersebut. Kita boleh kita boleh mengeratkan hubungan apabila kita melakukan kerja bersama-sama, yang menjadi satu aktiviti yang seronok lah. Okay, rumusan yang saya dapat daripada keseluruhan video tersebut, iaitu aktiviti gotong royong ni satu aktiviti yang positif, iaitu dia boleh dia boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Apabila masyarakat bersatu padu, negara kita akan menjadi aman damai dan akan menjadi lebih kukuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada rakan seperjuangan saya, Muhammad Sukri bin Nazri. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman Syahmi bin Fadli, nombor kad matrik 10 DKM 20F2012, dan saya dari kelas DKM 5A. Sekarang saya membuat satu video untuk menemu ramah seseorang berkaitan dengan gotong royong. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Syahmi bin Fadli, nombor kad matrik saya 10 DKM 20F2012. Okey, sekarang saya ingin mencari seseorang untuk menemu ramah berkaitan tentang gotong royong. Gotong royong ni dia pentinglah untuk semua orang kan. So saya nak cari orang menemu ramah untuk bagi pendapat dia lah. Okey. Ada seorang. Cik, boleh tolong saya nak menemu ramah cik, boleh? Boleh. Sebelum tu boleh cik tolong perkenalkan diri cik. Nama saya Faiz bin Malik. Okey, terima kasih cik. Okey. Sekarang saya nak tanya 3 soalan berkaitan dengan gotong royong. Okey, yang soalan yang pertama, apakah faktor yang menyebabkan keharmonian dalam masyarakat setempat melalui aktiviti gotong royong ini? Okey, mengenai pada soalan itu, pada masa ini kita tahu bahawa Malaysia terbilang daripada berbagai kaum dan agama, dan justru pula apabila aktiviti yang melibatkan banyak anggota masyarakat ini, kita dapat tahu bahawa ia dapat memupuk perpaduan antara kaum, agama dan bangsa. Okey, untuk soalan yang kedua, apakah impak ataupun kesan kepada masyarakat atau negara dalam mengamalkan amalan gotong royong di kawasan setempat? Okey, mengenai soalan itu, saya berkaitan soalan itu bahawa
biar kawasan persekitaran dapat dijamin bersih. Dan kita dapati bahawa sekarang banyak wabak denggi seperti Aedes yang semakin berdosa. Apabila aktiviti bergotong royong dapat dijalankan bersama anggota masyarakat, kita dapat membasmi tempat-tempat takungan Aedes seperti takungan air dan sebagainya lah. Untuk soalan yang ketiga pula, boleh tak Cik tolong bagikan contoh isu semasa pada masa sekarang? Contoh isu semasa yang saya dapati adalah banjir lah. Kalau banjir ni, kalau dia berlaku, kita bolehlah buat aktiviti kempen gotong royong ni. Baik, terima kasih Cik. Jawapan Pakcik semangat yang bagus. Terima kasih Cik. Terima kasih. Kesimpulannya, aktiviti bergotong royong ini amat penting dan perlu dalam mengeratkan hubungan silaturahim antara kaum. Lebih-lebih lagi seperti negara Malaysia yang mempunyai pelbagai jenis kaum dan etnik yang hidup bersama sejak zaman dahulu kala lagi. Dengan terjalinnya hubungan silaturahim yang kukuh ini, negara kita akan lebih aman, lebih mengambil berat antara satu sama lain dan perpaduan juga akan menjadi lebih kukuh. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.